Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, negara kita Malaysia dan umat Islam tidak lari daripada dipengaruhi oleh ajaran sesat yang telah memesongkan akidah umat Islam dari landasan yang lurus dan benar. Situasi ini berlaku hasil dari penafsiran Al-Quran yang tidak menurut saranan oleh para ulama dan hanya berlandaskan akal dan budi seseorang semata-mata. Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin misalnya telah memulakan ajaran sesat beliau pada tahun 1979 yang dikenali sebagai Kerajaan Langit yang telah memesongkan akidah 22,000 orang pengikutnya di seluruh Malaysia. Beliau mendakwa pernah dilahirkan semula sebanyak 17 kali dan pernah menjelma semula sebagai tokoh agama tersohor, baik agama monoteisme atau politisme seperti Yesus, Buddha, Shiva dan malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ayah Pin, selain daripada menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, pengikutnya juga digalakkan untuk menafsir mimpi seperti kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala mukjizat untuk menafsir mimpi. Selain daripada itu, Ayah Pin membawa dakwah dan amalan syirik dan kufur seperti menekankan penyembuhan rohani pada setiap malam Sabtu hingga pagi Ahad dan menyarankan pengikutnya agar berzikir dengan mengelilinginya sehingga jam 4 pagi. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kisah ajaran sesat Ayah Pin dan Kerajaan Langit itu tadi patut dijadikan sempadan kepada kita supaya kita sebagai umat Islam tidak menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan akal semata-mata. Berikut merupakan beberapa situasi yang boleh berlaku di mana seseorang itu boleh menyimpang dari akidah sekiranya menafsirkan ayat Al-Quran hanya dengan menggunakan akal fikiran sendiri tanpa merujuk kepada mana-mana tafsir yang sahih atau nasihat para ulama. Situasi pertama, mendakwa sebagai Rasul berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innaka laminal mursalin, sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kamu merupakan sebahagian dari para Rasul. Surah Yasin ayat 3. Lalu seseorang menafsirkannya dengan menyatakan bahawa ayat tadi merujuk kepada dirinya sendiri. Situasi yang kedua, iaitu mendakwa diri sebagai Rasul bagi kaum dan umat tertentu menggunakan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat itu seorang Rasul kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 36. Seseorang menafsirkan ayat ini dengan pendapatnya sendiri, lalu mendakwa dia adalah Rasul bagi umat tertentu seperti dia adalah Rasul bagi umat Melayu contohnya. Situasi yang ketiga, iaitu menyatakan solat cukup sekadar zikrullah. Begitu juga terdapat mereka yang berdakwa bahawa ibadah solat cukup sekadar mengingati Allah tanpa perlu mendirikan solat dengan tata cara yang masyhur. Pendapat ini merujuk kepada ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Maksudnya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat 14. Lalu ada orang menyatakan ayat ini menunjukkan bahawa solat itu mencukupi sekadar dengan berzikir kepada Allah. Ia hakikatnya merupakan suatu kenyataan yang salah yang terhasil dari ketiadaan ilmu. Bahkan inilah perbuatan menafsirkan
kalamullah dengan akal fikiran sendiri yang dilarang di dalam nas-nas syarak. Di dalam video yang sebelumnya, kita telah mempelajari apa yang dimaksudkan dengan tadabbur dan tazakkur. Setelah kita memahami konsep tadabbur dan tazakkur yang perlu diamalkan dalam kehidupan, marilah kita sama-sama kita mempelajari teknik yang digunakan untuk mentadabbur Al-Quran bagi memastikan objektif tadabbur dapat dicapai dengan sempurna. Teknik yang pertama, pelajar dikehendaki membaca Al-Quran dengan tartil. Teknik kedua, pelajar dikehendaki membaca terjemahan Melayu untuk memahami maksud ayat. Teknik ketiga, pelajar akan melaksanakan proses tadabbur dengan memahami pengajaran ayat untuk diri sendiri. Teknik keempat, pelajar akan melaksanakan teknik tazakkur di mana tindakan diri pelajar terhadap ayat yang telah ditadabbur. Di dalam video yang seterusnya, kita akan merungkai teknik-teknik yang telah disebutkan dan melihat demonstrasi bagaimana teknik-teknik ini digunakan di dalam menafsir surah Al-Ikhlas.